Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi memfokuskan ayat 6-7 surah Luqman. Dalam jilid yang ke-7 muka surat 266 surah Luqman ini menerusi tafsir Ibn Katsir. Surah muka ya, bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, milikilah dia sebagai satu investment kita untuk memahami kalam Allah SWT. Kerana dari nikmat lebih besar nikmat memahami Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di dua telinganya. Maka beri khabar gembira kepadanya bahawa ada azab pedih yang menanti. Baik, kita telah bincangkan bahawa dalam pendekatan yang dikemukakan dalam ayat ini sebagai mukabalah kepada pihak yang pertama yang sangat beruntung di sisi Allah yang telah menjadikan kompas kehidupannya Al-Quran, berbanding yang kedua ni yang mengajak manusia kepada kemungkaran dan juga kelalaian. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Di sini merupakan satu bab dalam balaghah namanya isti'arah tasrihiyah, iaitu menyerupakan keadaan orang yang berkaitan dengan orang yang membeli sesuatu barang sementara pembeliannya itu mengalami kerugian. Jadi perkataan yashtari ini dipinjamkan untuk makna istibdal, yastabdil. Maknanya dia beli, patut kita beli nak menjual benda yang menguntungkan kita. Buat apalah kita pergi beli benda yang merugikan kita. Tahu kita ni berkedai, kita kena tahu apa fast moving item. Jangan kita beli benda yang marginnya besar tapi tidak berjual setahun, 2 tahun pun masih duduk kat situ sampai expired. Maka ini tentulah satu tindakan yang jahil. Dan Allah menyifatkan lagi ka'anna fi udhunaihi waqra. Dalam kalimah ini terdapat tashbih mursal mujmal, iaitu wajuh syabahnya dibuang, tapi ada tu tashbihnya masih lagi dikekalkan, iaitu ka'anna, seperti telinganya ada sumbatan. Kemudian kita lihat usul Quran dalam balaghah yang tak boleh dipisahkan ketika kita mentafsirkan Quran ini. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Ini adalah satu ungkapan yang sifatnya beri berita gembira. Sepatutnya bisyarah yang dikemukakan adalah satu khabar gembira yang bersifat memberikan kebaikan. Anak kamu lulus periksa ke, ataupun kamu dapat kereta baru ke, ataupun hutang orang bayar pada kamu ke, mana bisyarah satu benda yang sifatnya sepatutnya adalah bersifat kegembiraan. Tetapi kegembiraan yang sifatnya di sini namanya tahakum. Ni uslub tahakum, maknanya sarkastik. Kerana bisyarah yang dikemukakan di sini yang sepatutnya merupakan berita gembira, tetapi sebaliknya untuk menceritakan satu benda buruk yang bakal berlaku pada kamu. Tunggulah, tak lama lagi kena balon kamu di akhirat. Gembiralah kamu dengan buatan kamu. Besok baru kamu tahu kamu kena hentam habis-habisan ke akhirat. Begitu maksudnya. Dan kemudian kita dapat lihat bi'adzabin alim, jannatun na'im, al-azizul hakim. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sajak, sajak murassa'. Maknanya satu keselarasan dari sudut iramanya, bunyi pada huruf-huruf akhirnya yang bersifat semikian. Sajak maknanya yang sangat baik, yang bukan dibuat-buat. Kalau kita ni tak pandai bersyair ke, bercakap dengan irama yang puitis ke, tiba-tiba kita nak gunakan ayat-ayat semikian, bunyi canggung. Tapi apa yang dapat kita lihat dengan kelestarian, kehebatan, keserasian perkataan Quran yang apa sajalah ini gunakan, maka kita akan lihat penggunaan yang sangat tertib, yang sangat hebat, yang kemudian kita telah pelajari bagaimana wajah-wajah qiraat yang berlaku itu menyebabkan penggunaan makna yang diperkayakan. Demikian. Dalam kuliah yang lalu saya terangkan kepada tuan-tuan bahawa maksud lahwal hadis ini adalah apa sahaja kata-kata ataupun tindakan kosong yang melalaikan, yang menyebabkan seorang tu maknanya berada dalam satu
itu suasana tidak memberikan faedah ataupun tak ada berguna lah bagi dia. Itu masuklah duduk tak ada kerja berjam-jam, kita pergi semak dekat TikTok tu, tengok benda tawa terbahak-bahak tanpa sebab, tengok benda-benda yang tak penting bagi kita, tengok je bagaimana masak, tak masak juga. Maka ni kita bimbang termasuk dalam perkara-perkara yang melalaikan tau. Jadi ini adalah cerita-cerita ke, ataupun legenda ke, ataupun nyanyian ke, ataupun baca cerita-cerita picisan yang pelik-pelik ke, baca cerita-cerita dongengan ke, cerita-cerita yang tak masuk akal ke, maka penulis ke atau siapa yang buat konten ke hendaklah bertanggungjawab di depan Allah. Jangan buat satu perkara yang anda untung di dunia, anda akan muflis di akhirat. Bagaimana anda muflis di akhirat? Telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Iaitu kita ni menyebabkan manusia, seperti dalam kisah yang saya nak bawakan pada kali ini. Kebanyakan ahli tafsir meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan Nadhr bin Harith bin Qaladah. Dia ni mendengar Nabi baca Al-Quran, ada 2-3 riwayat berkaitan dirinya, sama ada dia membeli hamba perempuan, dia membeli penyanyi perempuan. Zaman dahulu mereka ada perempuan-perempuan bertaraf sahaya lah yang dia beli dengan tujuan untuk menyuruh perempuan-perempuan cantik ini mendendangkan lagu-lagu yang menusuk kalbu, dan setiap kali dia mendengar ada orang nak masuk Islam, dia akan pujuk orang itu mai dengar konsert yang disampaikan oleh penyanyi perempuan ini, bahawa hamba perempuan ini dengan pakaiannya seksi, dengan nyanyian disampaikan, ini daripada kau dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si lelaki yang cukup celaka ini di sisi Allah, Nadhr bin Harith ini, dia telah berkata kepada wanita ataupun gadis sahaya yang dimiliki olehnya itu, layanilah orang ini, bagi dia minum arak, makan, nyanyi untuk dia, yang penting aku nak di hujung dia tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaknya begitulah yang digambarkan kalau kita baca kebanyakan kitab tafsir, begitulah penjelasan terhadap lahwal hadis. Ada riwayat lain daripada Muqatil mengatakan bahawa insan yang sama, Nadhr bin Harith ini bin Qaladah ni, dia pergi ke Parsi, dia membeli buku-buku orang ajam. Dulu negara Parsi lah saya bincang kepada tuan-tuan di awal tafsir surah Ar-Rum yang lalu, harap masih tuan-tuan ingat. Alhamdulillah di hari ini pun kita telah terbitkan bersama tadabbur surah Yasin dan juga tadabbur surah Fussilat. Mudah-mudahan akan ikuti waktu lagi tadabbur surah Ar-Rum, tadabbur surah Al-Ankabut dan lain yang telah kita sentuh, kita bincangkan di tempat yang mulia ini. Maka si Nadhr bin Harith ini dia pergi ke Parsi, dia membeli buku-buku orang ajam. Cerita apa dalam buku-buku ni? Cerita tentang Rustum, cerita tentang Isfandiar, cerita tentang Kisra, ni pemimpin-pemimpin orang Parsi. Ini seumpama sebahagian daripada kita yang hidup dalam zaman teknologi maklumat inilah, membaca daripada berbagai-bagai sumber, baguslah, itu wisdom, tak menafikan kebaikan yang daripadanya. Tapi dalam kerugiannya kita baca-baca akhirnya jumpa benda tu dalam Quran. Rupanya dalam Quran dah sebelum lebih awal lagi kita pergi membazir masa untuk menceritakan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Akhirnya kat ujung mau kita jumpa. Ingat tak saya pernah bawa kepada tuan-tuan dalam perbincangan kita satu masa dahulu dengan surah Al-Ankabut ataupun surah Rum, bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membaca dari kitab Taurat, bahawa beliau ni seorang terpelajar. Nabi melihatnya bertanya kepada apa tanganmu itu wahai Ibn Khattab? Jawapannya ni Taurat wahai Rasulullah. Rasulullah telah menjawab kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalau Musa alaihissalam masih hidup pada ketika ini, dia tentu akan membuang kitab itu, dia mengikut Al-Quran bersama. Kadang-kadang kehidupan kita ni pelik, ajaib. Kita memiliki kompas yang bawa untuk kejayaan dunia juga akhirat, tapi kita masih lagi menyibukkan diri kita untuk membaca benda-benda yang daripada barat, yang tak mana kejayaan dijanjikan kita pun tak tahu. Bahawa dalam kisah yang dikemukakan menurut riwayat Muqatil di sini, Nadhr bin Harith ini dia pergi ke berniaga di Parsi, dia membeli buku-buku ajam itu, cerita tentang Rustum, Isfandiar, ini pendekar-pendekar dan juga pemimpinan negara Parsi, macam mana nak menjadi berjaya macam mereka, macam mana nak galak berniaga macam mereka, macam mana nak bina tamadun macam mereka. Dia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, daripada engkau mendengar Muhammad SAW menceritakan kepada kamu tentang bangsa Ad, bangsa Samud, baik aku cerita kepada kamu Rustum dan Isfandiar. Maka sebahagian daripada kaum Quraisy ini tertarik dan bergembiralah untuk mendengar cerita-cerita dongeng disampaikan Nadhr bin Harith ini. Tidak mahu mendengar Quran. Tuan tadabbur kepada bahagian ini, mestilah kita letak dalam diri kita bahawa aku baca Quran, aku nak jadi sebagaimana yang disebut oleh Allah bahagian pertama daripada surah ini, mengatakan bahawa mereka lah orang yang beruntung. Na'udzubillah daripada aku jadi orang lalai. Kenapa banyaknya media sosial yang melalaikan pada ini, tuan? Saya tarik dengan apa dikemukakan dengan seorang pemikir Islam, Dr. Naif Nahar dari Qatar. Tuan ada peluang tuan-tuan boleh dengar kata beliau yang sangat menginspirasi, Dr. Naif Nahar hafizahullah. Beliau kata bahawa sebenarnya laman-laman yang mengandungi makna-makna yang sengit, bengit dan pelik pada hari ini mendapat sambutan dan sokongan kerana ramainya juhala. Patutnya kamu melihat benda-benda yang menambah minda kamu, tahu, menjadi bapa lebih baik, menjadi isteri yang lebih penyayang, tahu destinasi akhirat yang kamu nak tuju, faham Quran makin bertambah baik. Bukannya kamu pergi tengok benda-benda melalaikan. Dan orang yang buat konten melalaikan ini patut bertakwa kepada Allah. Kamu ramai followers, dan kebaik kalau kamu mengajar manusia untuk mengenal Quran sikit sebanyak yang kau petik daripada mana-mana buku ke. Ini kamu pergi mengisi benda-benda yang melalaikan seperti itu dengan tujuan untuk manusia suka. Tapi kamu jangan lupa ada akhirat. Bimbang besok kamu di akhirat menjadi orang muflis kerana kamu menjadikan manusia lalai di sini. Segala kebaikan kamu besok akan diambil orang di akhirat nanti. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, buku-buku yang dibawa oleh Nadhr bin Harith
ini pada ketika itu ternyata merupakan buku-buku yang menjanjikan kebahagiaan duniawi, kekayaan, jadi orang lebih popular seperti pemimpin-pemimpin yang ada di tempat itu, melupakan mereka tentang destinasi akhirat. Jadi Allahu inilah setiap bentuk perkara kebatilan. Kalau kita lihat al-ibratu bi umumil azila bi khusus sabab, walaupun ayat ni turun berkaitan dengan kisah manusia yang namanya Nadhr al-Harith ini, tapi kita telah pelajari, polisi pelajari Quran ni, dia merujuk kepada sebenarnya adalah segala perkara yang melalaikan. Membeli benda-benda seperti ini tuan-tuan memang betul-betul berlaku. Ini bahasa Arab kalau kita belajar idhafah, kata lahu al-hadith ini mengandungi makna min bayaniyah. Kalau kita sebut sebagai contohnya baju cotton tu dia berkaitan kan, cotton tu adalah baju dan baju itulah cotton, maka lahu al-hadith ini mengandungi makna min bayaniyah, iaitu merujuk kepada satu benda yang sebati, benda yang tidak dapat dipisahkan. Maknanya dekat sini tujuannya lah untuk perkara yang kamu lakukan itu untuk memalingkan manusia daripada agama Allah dari membaca kitabnya, dalam keadaan kamu sanggup menginfakkan harta kamu untuk tujuan memalingkan manusia daripada kebaikan dan kebenaran hanyalah kerana kebencian kamu kepada Islam yang dibawa itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi dalam keadaan ni perniagaan yang dilakukannya adalah dia ingin menukar aktiviti kecenderungan manusia kepada Al-Quran ini, menjadikan mereka cenderung pada perkara-perkara yang sifat lahwal hadis. Jadi wa yatakhizaha uzwa, setelah terang kepada tuan-tuan ni takhaza ni lain daripada akhaza, bahawa dia mengandungi penambahan ifta'ala, tak yang tambah itu merujuk kepada dia menjadikan perkara itu sebagai, maknanya jalan kepada Al-Quran itu sebagai satu yang dipermain-mainkan, diejek, dicemu. Pada kamu mengikut Muhammad SAW baca Al-Quran, baik kamu ikut aku ni, aku bagi free ni, benda-benda ni semua buran, perkara melalaikan, supaya bila kamu lalai ni senang hati aku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah mengingatkan kepada orang beriman, ulaika lahum azabun muhin, kerana sifat sombong, bongkak yang ada pada mereka ni dengan kelebihan keduniaan mereka ada. Maklumlah Nadhr al-Harith ni merupakan seorang saudagar hebat yang ke timur, ke barat, ke utara selatan dia berniaga. Dia mencari sumber-sumber dengan susah payah. Dengan keuntungan dia ada, dia peruntukkan pula satu juzuk besar daripada kekayaan keuntungannya untuk tujuan menghalang manusia ingat Allah. Manusia seperti ini berkekalan ada sampai ke akhir. Bila dibacakan kepada mereka wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbir, kalau dibacakan kepada orang sedemikian ayat kami, dia merasa sombong, tidak mahu peduli. Ka'anna fi udhunayhi waqra, bahawa dalam telinganya seolah-olah ada mengalami pekak, dan pekak bukan pekak biasa, pekak yang telah pun dah pekak disumbat pula dengan sesuatu. Kalau orang pekak tidak disumbat telinganya, barangkali orang tunjuk isyarat dan menguatkan suaranya, ada peluang juga untuk dia mendengar. Tapi golongan seperti Nadhr al-Harith ini, dia telah pun ditimpa penyakit pekak dan ditambah pula dalam telinganya itu sumbatan lagi, bahawa dia memang tidak mahu, tidak bersedia langsung untuk mendengar satu informasi yang disampaikan kepada dia. Maka Allah menyebutkan di sini wabashshirhu bi'adzabin alim, beritahu kepadanya tentang kejatuhan dirinya, dia dicampak ke dalam azab yang sangat menyakitkan dan memilu. Ini seperti yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, bisyarah ni mengandungi makna sarkastik, kejikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bahawa ini bagi mereka memahami ayat sedemikian merupakan satu bentuk amaran, satu bentuk tahakum, bahawasanya apa yang kamu lakukan itu besok kamu akan dapat balasan setimbalnya. Tuan-tuan, masih ada perkara yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, ikut dapat fatwa para ulama berkaitan dengan muzik yang saya janji kepada tuan-tuan. InsyaAllah ya, saya akan bawa topik ini dalam kuliah akan datang, ikut para ulama muasirin seperti Syekh Ali Jum'ah sebagai contohnya, fatwa oleh almarhum Syekhuna Dr. Yusuf Qardawi dalam perkara sedemikian. InsyaAllah kita akan bincang perkara ini dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.